Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alifah Nisa binti Muhammad Fauzi. Saya merupakan moderator anda untuk forum kita pada kali ini. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang lain, izinkan saya untuk memupaskan sedikit tentang tajuk kita pada hari ini. Tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah tentang bagaimana LGBT dalam meruangkan institusi masyarakat agama Islam. LGBT atau GLBT merujuk kepada sekumpulan golongan yang mengamalkan cara hidup gay, lesbian, biseksual dan transseksual. Istilah ini telah lama digunakan sejak tahun 1990 lagi oleh negara yang menyokong amalan ini. Antara negara yang menyokong LGBT ini adalah Amerika Syarikat, Argentina, Perancis dan banyak lagi. Negara-negara Islam amat menentang ajaran ini kerana ianya sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Negara Malaysia juga menentang secara kerasnya amalan ini. Namun begitu, masih ada segelintir masyarakat agama Islam di Malaysia yang masih hidup dengan cara ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini kita akan berbual seorang bekas LGBT yang pernah terjebak dalam masalah ini. Apa khabar Cik Nur Karina? Saya harap Cik dalam keadaan yang baik ya. Terima kasih kerana telah meluangkan sedikit masa untuk berkongsikan pengalaman Cik pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari pengurusi majlis, Alhamdulillah saya baik-baik sahaja. Saya harap saudari juga dalam keadaan yang baik. Terima kasih atas keprihatinan Cik. Baiklah, boleh Cik perkenalkan diri? Sudah tentu. Okey, baiklah, nama saya ialah Nur Karina binti Kamarul Azam. Saya berumur 20 tahun dan kini saya sedang menuntut di UMP dalam kos Chemical Engineering. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, boleh Cik ceritakan pengalaman Cik? Pengalaman ni bermula dengan bila waktu saya form 3, waktu tu saya nak ambil PT3. Biasalah kalau kita sekolah harian biasa, kita ada kelas yang bercampur lelaki dengan perempuan kan. So dekat dalam kelas tu, kalau keluarga saya ni dia sama pelik sikit. Mak dan ayah saya ni seorang yang tegas. So bila saya cakap, mereka terlalu strict. Kalau apa yang saya nak buat tu, kadang tak dapat. Pada satu hari tu, macam dalam time tu dah dekat dengan PT3 lah, dalam bulan 6 macam tu. Satu hari tu saya tengok hampir separuh daripada kawan-kawan dalam kelas saya tu dia ada pasangan diorang sendiri, iaitu boyfriend diorang lah. So dekat dalam kelas tu saya dengan kawan saya lagi seorang tu je yang kita orang single, tak ada pasangan mana-mana. Saya bukan tak nak sebab mak ayah saya tak bagi. Jadi diorang kalau saya beritahu pun mesti kena marah. Jadi saya buat tak kisah. So disebabkan tu saya tak ada minat terhadap lelaki. Jadi bila kita tahu kan orang yang ada pasangan ni, maksudnya dia ada boyfriend diorang, mestilah diorang akan habiskan masa diorang dengan diorang punya partner. So waktu tu saya tak ada siapa-siapa. Jadi kalau saya nak study ke, nak ajak lepak ke, ajak buat aktiviti sukan ke, tak ada siapa yang nak ajak anak teman saya. Cuma ada seorang ni je kawan yang perempuan tu. So bila kita orang selalu menghabiskan masa bersama, of course lah nak PT3 kan, belajar sama-sama, buat aktiviti sama-sama. Jadi time tu kita orang semakin rapat. Makin lama makin rapat lah hubungan kita orang tu, sampailah habis PT3. Tapi bila dah habis PT3 tu, tiba-tiba satu hari tu kita orang tahu yang kita orang makin lama hubungan kita orang makin rapat. Dalam 2-3 bulan macam tu kita tak perasan, tapi lama-lama kita orang rasa macam kita orang punya hubungan ni lebih daripada seorang rakan. So time tu lah kita orang mula rasa sayang antara satu sama lain. Maksudnya orang lain dia mungkin sayangkan partner dia, tapi kita orang ni perempuan dengan perempuan. So bila jadi macam tu, kita orang pun even lepas PT3 pun kita orang still rapat lagi and still ada hubungan lagi. Sepanjang setahun, sampailah satu hari waktu tingkatan 5 tu, mak ayah dia
terpaksa pindah sebab dinaikkan pangkat. So dia terpaksa pindah sekolah dan juga pindah tempat tinggal. So waktu tu kita orang pilih untuk putuskan hubungan and kita orang pun break up. Waktu kita orang break up tu, of course lah, kalau kita putuskan start hubungan tu mestilah ada rasa sedih kan. So kita orang, saya rasa sedih dan down, rasa macam nak kata anxiety, taklah anxiety, tapi rasa macam sedih tu dalam dekat 3-4 bulan juga. Sampaikan mak ayah saya perasan benda tu, and time tu juga saya pun dah nak SPM tapi saya rasa macam tak boleh move on dengan hubungan tu. Itu je lah. Okey, apa yang menyebabkan Cik Karina untuk kembali ke pangkal jalan? Apa yang mendorong Cik? Okay, waktu tu kan saya dah cakap, macam saya cakap tadi, waktu tu dah nak dekat dengan SPM. So, saya rasa macam tiba-tiba satu hari tu saya pergi jalan-jalan lah bersama keluarga sebab ayah family saya ajak jalan-jalan lah, nak release stress sebab nak SPM. Sebenarnya saya stress bukan sebab nak SPM tapi sebab hubungan kita orang yang haram tu, macam tu. So, satu hari tu kita orang berhenti untuk solat dekat satu masjid ni, and time tu dia ada ceramah pasal LGBT. So dia rasa sangat dia rasa sangat dekat. So dekat situ lah saya rasa macam nak berubah. Lepas tu dalam pada masa yang sama juga mak saya tanyakan saya kenapa saya sejak kebelakangan ni dia rasa macam sedih, rasa macam down, rasa macam pelik lah. Sebenarnya saya rasa happy tapi kenapa sejak kebelakangan tu saya rasa macam lain macam. So bila saya nak berubah tu bila mak saya dia berbincang dengan ayah saya, dia ceritakan semua yang saya ceritakan dekat mak saya. So bila ayah dengan mak saya dah dapat tahu waktu first tu, of course lah diorang rasa macam nak marah, tapi dalam lama diorang dapat terima and diorang pilih untuk bawa saya pergi jumpa doktor. So jumpa doktor and jumpa ustaz. So time tu lah saya mula berubah secara perlahan, pergi kelas agama untuk tambahkan pegangan saya terhadap agama. Yang sebelum ni saya banyak sangat buat dosa tapi saya kembalilah kepada jalan yang benar dan lurus disebabkan hidayah yang macam tu tadi. Terima kasih Cik Karina kerana berkongsikan pengalaman tersebut. Okay, daripada kisah ni kita boleh tahu yang kita seharusnya memberi bantuan kepada golongan ini, bukannya menyisihkan mereka ataupun menghina mereka sebab mereka pun tak nak diri mereka macam tu. Mereka pun berusaha untuk keluar daripada masalah tersebut. Okay, terima kasih sekali lagi Cik Karina kerana meluangkan masa dengan kami untuk berkongsi pengalaman tersebut. Okay, semoga kisah ini dapat memberi hidayah dan bantuan kepada orang. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam tentang tajuk kita pada hari ini, mari kita berkenalan dengan ahli-ahli pandang kita yang lain. Ahli pandang kita yang pertama ialah Cik Nur Afifah binti Abdul Karim yang merupakan pensyarah syariah agama Islam di USIM. Seterusnya, Encik Muhammad Farid Siddiq yang merupakan pegawai Jabatan Agama Islam, dan ahli pandang kita yang terakhir merupakan Cik Nur Elisa binti Muhammad Kamil yang merupakan pakar ahli psikologi di UKM. Apa khabar ahli-ahli pandang kita pada hari ini? Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk bersama-sama membincangkan tentang tajuk forum kita pada hari ini. Tanpa membuang masa lagi, mari kita meneruskan bincang kita. Saya ingin bertanyakan pendapat kepada ahli panel satu kita iaitu Cik Nur Afifah tentang bagaimana dan mengapa masih ada segelintir masyarakat Islam terjebak dalam isu ini. Terima kasih pengerusi majlis kerana sudi menjemput saya ke majlis yang mulia ini. Pertama sekali, bukan sahaja orang barat yang mengamalkan ajaran ini, malah ada juga segelintir umat Islam yang menganggap LGBT ini merupakan perkara yang normal untuk diamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Antara punca yang mendorong mereka berfikiran sedemikian adalah kerana kurangnya didikan agama dalam diri mereka. Hal ini berlaku apabila mereka kurang perhatian daripada penjaga mereka seperti ibu bapa. Antaranya, perhatian untuk mendidik anak-anak tentang Islam dan membesarkan mereka mengikut syariat Islam.
Tanpa didikan yang tegas ke arah yang betul, mereka berpendapat bahawa hidup berlandaskan Islam tidak terlalu penting, lalu mengajarkan dan membiasakan mereka mengamalkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah, seperti mengamalkan LGBT ini. Terima kasih atas pandangan yang telah diberikan tadi. Daripada apa yang disampaikan oleh Cik Nur Afifah sebentar tadi, dapat kita simpulkan bahawa Quran di agama merupakan salah satu punca masih ada masyarakat Islam yang terjebak dalam masalah ini. Selain daripada Quran di agama, boleh Cik Nur Alisa memberikan punca lain dan huraikan dengan lebih lanjut tentang punca itu? Terima kasih pengerusi majlis kerana memberi saya peluang untuk berkongsi pendapat saya tentang hal ini. Antara punca lain yang menyebabkan hal ini berleluasa adalah disebabkan oleh pengaruh rakan yang sesama LGBT. Contohnya, salah seorang informan yang pernah saya temu bual sebelum ini menyatakan dirinya dipengaruhi oleh rakan sebilik sewaktu di universiti. Rakan sebilik informan ini juga merupakan seorang gay yang telah mengajar informan ini mengenai kehidupan sebagai seorang gay. Selain itu, juga dia menyatakan bahawa dirinya berjumpa dan berkawan dengan ramai rakan-rakan gay, terutamanya ketika berada di universiti. Hasil pergaulan inilah yang menjadikan seseorang itu lebih cenderung untuk terlibat dengan gejala gay. Ini kerana mereka belajar banyak perkara mengenai gay dengan rakan-rakan tersebut dan selalu terikut akan ajakan rakan-rakannya. Rakan sebaya juga dianggap sebagai orang yang rapat dengan mereka yang LGBT ini dan sekaligus menjadikan mereka terikut-ikut atau terpengaruh dengan rakan sebaya mereka. Oleh itu, pemilihan rakan sebaya yang baik akan membawa kepada kehidupan yang positif. Bukan itu sahaja, pengaruh masa lampau juga merupakan salah satu asbab yang menyumbang kepada masalah ini. Contohnya, seseorang yang mempunyai pengalaman masa lampau yang pahit dan hitam akan memberi kesan negatif kepada dirinya. Mungkin mereka menyimpan satu perasaan dendam terhadap apa yang berlaku dan juga mungkin akan bertingkah laku seperti mana yang dialami untuk mengadaptasi peristiwa tersebut di masa hadapan. Pengalaman masa lampau seperti pernah diliwat pada usia muda atau zaman kanak-kanak menjadi titik permulaan dan turut mendorong mereka yang LGBT ini terlibat dalam gejala LGBT ini. Selain itu, pengalaman lampau seperti putus cinta dan kecewa dengan kaum wanita juga menyumbang kepada perasaan suka kepada kaum sejenis. Mereka yang beberapa kali putus cinta bersama kaum wanita akan berasa kecewa dan putus asa dalam percintaan dan akhirnya beralih arah kepada pasangan sejenis bagi mengelakkan peristiwa yang sama berulang lagi. Ini ditambah dengan kehadiran kenalan lelaki yang begitu mengambil berat dan menunjukkan kasih sayang dalam keadaan mereka berhadapan dengan kekecewaan. Justru, penyelidik mendapati pengalaman masa lampau seperti kecewa dengan cinta wanita dan menjadi mangsa penderaan seksual seperti diliwat juga antara pengaruh dalaman yang menyumbang kepada penglibatan dalam gejala gay. Terima kasih Cik Nur Alisa atas pandangan yang panjang lebar itu tadi. Dengan ini dapat kita simpulkan bahawa pengaruh lakan LGBT dan juga kelemahan kerajaan dalam melaksanakan undang-undang merupakan salah satu punca masih ada masyarakat Islam yang terjebak dalam masalah ini. Baiklah, mari kita berasuk ke soalan yang seterusnya. Sebagai ahli Jabatan Agama Islam, boleh Encik Farid kongsikan dalil atau kisah dalam Al-Quran yang dapat dijadikan iktibar untuk kita semua? Terima kasih saudari pengurusi. Satu kisah yang berkait rapat dengan tajuk forum kita ialah kisah Nabi Lut alaihi salam. Secara ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada Nabi Lut alaihi salam satu kaum yang berada di Sodom di Jordan berdekatan dengan Laut Mati. Apabila Nabi Lut alaihi salam bertemu dengan kaum Sodom, Nabi Lut alaihi salam mendapati bahawa majoriti masyarakat Sodom ini mengamalkan hubungan songsa ataupun dalam bahasa zaman kita ialah LGBT.
Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Kathir menyebut bahawa kaum Nabi Lut ini melakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana Bani Adam. Jadi sebelum zaman Nabi Lut ini, isu hubungan songsang ini tidak pernah tertimbul. Perkara inilah yang mendatangkan kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga boleh melihat surah Al-A'raf ayat 80 sehingga 84, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kaum Sodom ini melakukan dosa yang amat kecil. Kaum Sodom ini, mereka tidak berasa malu akan amalan songsang yang mereka lakukan, malah mereka berasa bangga terhadap perbuatan mereka tersebut. Apabila Nabi Lut alaihi salam hendak berdakwah kepada kaum Sodom, mereka mengusir Nabi Lut alaihi salam dan mendakwa diri mereka lebih suci. Dan percakapan tersebut boleh didapati di dalam surah An-Naml ayat 56, di mana usirlah Nabi Lut dan keluarganya dari negerimu, yakni Sodom, sesungguhnya mereka menganggap diri mereka suci. Di samping itu, di dalam surah Al-Ankabut ayat 29, kaum Sodom juga berkata, datanglah kepada kami azab Allah Subhanahu Wa Taala jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Di sini kita boleh melihat sifat keangkuhan kaum Sodom dalam percakapan mereka. Seperti mana yang kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala boleh menurunkan azab kepada kita pada bila-bila masa sahaja. Jika tidak ditimpa azab pada waktu itu, tidak semestinya Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan amalan kita. Kemudian Allah menghantar malaikat Jibril dan beberapa malaikat lain untuk bertemu dengan Nabi Lut alaihi salam. Mereka memberitahu Nabi Lut alaihi salam bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan azab pada waktu subuh di esok hari dan meminta Nabi Lut alaihi salam keluar dari kawasan Sodom tersebut. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Encik Farid atas perkongsian cerita dan maklumat yang disampaikan sebentar tadi. Maka dengan ini jelaslah bahawa Allah sangat melaknat kaumnya yang melakukan hubungan sejenis. Ini sudah terbukti dalam kitab suci Al-Quran kita. Seperti yang kita tahu, pasti ada sebab mengapa Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita dalam melakukan sesuatu perkara. Oleh itu, saya ingin mengajukan soalan ini kepada Encik Nur Afifah tentang apakah kesalahan buruk yang mungkin dihadapi oleh golongan LGBT ini. Terima kasih sekali lagi pengerusi majlis. Untuk pengetahuan anda semua, sebelum saya menghadirkan diri ke forum pada hari ini, saya telah membuat kajian di laman internet tentang pengamalan LGBT ini. Terdapat satu artikel yang menarik perhatian saya di mana ia menceritakan implikasi yang dihadapi oleh majoriti pengamal LGBT, iaitu pengurangan jangka hayat seseorang individu LGBT tersebut. Kesan seperti ini secara umumnya amat mengerikan untuk dijadikan salah satu pengalaman dalam hidup. Sebagai umat Islam, amatlah penting bagi kita menghargai setiap detik nadi dan degupan jantung yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita bagi mencari keberkatan hidup di dunia ini. Berbalik kepada topik kita pada hari ini, implikasi ini diceritakan di dalam artikel yang menyatakan Dr. J. Satinover mendokumentasikan homoseksual kehilangan 25 hingga 30 tahun seumur hidup mereka. Hal ini sangat jelas berdasarkan hubungan sejenis dan hubungan seks yang diamalkan secara bebas, dan implikasi yang amat signifikan ialah gonorrhea, chlamydia, sifilis, herpes dan jangkitan kelamin berdasarkan tinjauan pada tahun 1979 dalam buku The Gay Report di laman web yang bertajuk The Gay Lesbian Medical Association. Terima kasih Cik Nur Afifah atas perkongsian maklumat yang sangat berguna itu tadi. Daripada apa yang beliau sampaikan, kita dapat tahu bahawa ia dapat mengurangkan jangka hayat seseorang. Saya pasti ini bukan satunya kesan buruk yang akan dialami oleh golongan ini. Oleh itu, boleh Encik Farid jelaskan dengan lebih lanjut tentang kesan buruk lain yang mungkin dialami oleh golongan ini? Sudah semestinya, Puan Pengerusi, terdapat
terdapat pelbagai kesan buruk yang lain yang mungkin dihadapi oleh golongan LGBT ini. Antaranya ialah penyebaran penyakit berjangkit secara seksual. Berdasarkan kajian yang dilakukan pada tahun 2000 dalam jurnal Sexual Transmitted Infections, kajian tersebut mendapati bahawa wanita yang melakukan hubungan intim dengan wanita lain berisiko tinggi untuk mendapat masalah kesihatan seperti bacterial vaginosis, hepatitis C dan HIV. Tambahan pula, sumber ini juga menunjukkan bahawa individu yang terbabit tidak selalu memberitahu pasangan intim mereka mengenai kehadiran masalah kesihatan mereka ini. Oleh hal yang demikian, masalah kesihatan ini bukan sahaja eksklusif terhadap golongan LGBT tetapi juga boleh mempengaruhi masyarakat sejagat. Jika masalah ini dipandang sebelah mata, negara kita berkemungkinan besar untuk dilanda dengan wabak penyakit berjangkit secara seksual. Bukan itu sahaja, kesihatan mental golongan ini juga turun dengan mendadak. Mengikut The Netherlands Survey and Incident Study, mereka menegaskan bahawa individu yang mempunyai tingkah laku seksual sesama jenis lebih berisiko untuk memperoleh gangguan psikiatri seperti mood disorders dan anxiety. Perkara sedemikian berlaku kerana sikap majoriti rakyat yang tidak menerima golongan LGBT ini. Mereka memberikan pelayanan yang kasar terhadap mereka dan isu ini boleh dilihat dalam rumah tangga. Misalnya, seorang anak perempuan menzahirkan minatnya terhadap golongan LGBT terhadap keluarganya. Apabila ibu dan ayah atau ayahnya mendapat tahu akan perkara ini, mereka memberikan hukuman keras terhadap perempuan tersebut. Apabila seorang itu memperoleh masalah kesihatan mental, lebih-lebih lagi sejak usia yang muda, mereka akan membesar menjadi individu yang kurang stabil. Oleh hal yang demikian, kes-kes gejala sosial seperti vandalisme dan merompak akan berlaku dengan lebih kerap. Perkara-perkara ini akan memunculkan suasana yang kurang tenteram di dalam negara kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Encik Farid yang merupakan ahli panel kita yang kedua. Daripada apa yang dapat dirumuskan, antara kesalahan yang mungkin dihadapi oleh golongan ini ialah akan menyebabkan penyebaran penyakit secara seksual dan juga kesihatan golongan ini akan turun secara mendadak. Baiklah, bagi meneruskan lagi forum kita pada hari ini, boleh Cik Nur Elisa menjelaskan langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini. Pada pendapat saya, antara cara yang boleh kita ambil adalah yang pertama dengan menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat. Ianya perlu menyentuh tentang kesalahan yang dilakukan oleh golongan LGBT, sama ada yang terdapat dalam kanun keseksaan atau yang terdapat dalam enakmen kesalahan jenayah syariah negeri-negeri yang perlu diteliti semula untuk tujuan penambahbaikan dan seterusnya dikuatkuasakan secara maksimal. Keseksaan atau hukuman melalui mekanisme perundangan wajar dilihat sebagai satu kaedah pencegahan daripada melakukan sesuatu kesalahan dan pembalasan selepas melakukannya. Oleh itu, objektif utama undang-undang digubal dan dikuatkuasakan adalah untuk mengelak pesalah laku daripada melakukan kesalahan berulang-ulang kali. Selain itu, undang-undang juga bertujuan menjaga peraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Di samping itu, golongan LGBT ini perlu diberikan khusus mengikut modul yang dirangka khusus dengan bantuan mereka yang mempunyai kepakaran terutama dalam bidang agama, psikologi dan sains sosial. Selain itu, kerjasama bersama pemimpin, masyarakat dan pendidik juga diharap dapat memainkan peranan secara bersepadu untuk menangani isu LGBT ini di lapangan masing-masing. Contohnya, Parlimen di peringkat persekutuan dan Dewan Undangan Negeri di peringkat negeri hendaklah lebih progresif tetapi inklusif dalam rangka
merangka membahas dan meluluskan peruntukan undang-undang yang lebih spesifik tetapi bersifat tegas demi membendung gejala LGBT atau dalam erti kata lain yang lebih tepat menjenayahkan LGBT. Aisyah, baiklah, dengan membuatkan sesuatu undang-undang dengan lebih ketat, ini akan membuatkan peluang ini tidak lagi memandang remeh tentang perkara ini, kerana ini akan membuatkan mereka berasa bahawa kerajaan sedang bersikap serius dalam memandang masalah ini. Selain langkah ini, boleh Cik Nur Afifah sedangkan langkah lain boleh diambil? Sudah pastinya boleh, Puan Pengerusi Majlis. Antara langkah lain yang boleh diambil bagi mengatasi amalan LGBT di kalangan masyarakat kita ialah dengan memberi kursus modul dirangka kepada mereka secara khusus dengan bantuan mereka yang pakar dalam bidang agama, psikologi dan sains sosial. Selain itu, kita juga boleh menangkap dan memenjarakan mereka yang terlibat dalam aktiviti ini untuk menjamin masa depan anak muda kita pada generasi yang akan datang. Terima kasih Saudari Nur Afifah. Sekian tadi perbincangan forum kita pada hari ini yang bertajuk LGBT yang telah meruntuhkan diskusi masyarakat agama Islam. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada ahli-ahli panel kita kerana telah meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari ini. Diharapkan semua mendapat input daripada forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.